Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para penonton yang sudi untuk bersama kami pada malam ni dalam hashtag #MyBookTime. Bukan sekali dua lah diadakan, sudah memasuki lebih kurang siri yang ke-60, maksudnya 60 siri dah #MyBookTime diadakan, dan banyak perkongsian ataupun banyak kupasan buku yang telah dilakukan oleh Momen Buku itu sendiri. Jadi apa khabar semua para penonton sekalian? Mungkin boleh respon sedikit yang sedang menyaksikan live kita pada malam ni. Dari mana? Mungkin boleh respon. Penonton kita ni dari mana? Ada dari belah pantai timur ke? Ada dari belah pantai barat ataupun mungkin dari utara? Sebab kita punya panel pada malam ni kita import jauh daripada belah utara. Ada lagi tak penonton-penonton kita dari belah utara? Orang utara. Tak pandai nak kecek utara, kita orang Kelantan. InsyaAllah kita ada siapa ni? Akib Al-Fadak. Allah Akbar. Bukan moderator, kacak. Azam Fadil Rabbi. InsyaAllah. Baik, kita ada siapa lagi ni? Nur Ayuni. InsyaAllah. Nur Ayuni, tak silap saya Da'i Muryadin lah kan. Kita ada Syarah Syamimi. Dari Macang hadir. InsyaAllah. Dari Macang. Okay, baik. Lagi ada lagi. Kita ada lagi dari Syazwan Azhar. Saya orang kampung Pak D. Masya Allah. Orang kampung datang support ni. Okay, baik. Kita tengok makin meningkat lah view kita pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkanlah diri saya, iaitu saya Irfan, selaku moderator anda pada malam ni. Dan saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan seorang panel jemputan yang merupakan seorang farmasis. Seorang farmasis tapi bedah buku ataupun kupas buku berkenaan dengan genre agama lah. Bukan calon-calon atau bukan semua orang lah mampu untuk lakukannya. Dan tidak asing lah, semua dah kenal panel kita pada malam ni, iaitu Muhammad Rozaidi, ataupun lebih dikenali sebagai Pak D. Tadi saudara Syazwan Azhar dari kampung, mungkin kenal lah Pak D. Jadi mungkin kita boleh persilakan lah kita punya panel kita pada malam ni. Ada ke panel kita? Apa khabar? Bro Rozaidi dah hadir tu. Apa khabar bro? Sihat ke? Mungkin boleh respon sikit. Alhamdulillah sihat. Apa abang? Sihat lah. Alhamdulillah sihat lagi. Padi lah Bro Rozaidi. Kita pakai baju sama yang malam ni. Tak bakat tapi gitulah. Kalau lebih kurang tak apa. InsyaAllah. Beres. Baik, sebelum tu bagi merancangkan lagi kita punya kupasan buku ataupun MyBookTime pada malam ni, tuan-tuan ataupun para penonton sekalian boleh tekan button like dan share untuk kita hidupkan ataupun untuk kita sebarkan lagi manfaat dan kita menarik minat lah sama-sama para penonton supaya menghidupkan kupasan buku pada malam ni. Dan tidak lupa jugalah terima kasih kepada penganjur, iaitu Momen Buku dan pihak-pihak yang terlibat lah yang menjayakan program ni, dan saya rasakan merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat baik, terutamanya untuk kita memupuk budaya membaca, budaya mencintakan ilmu dan budaya mengimarahkan ilmu itu sendiri. Sekejap, sebelum tu clear ke? Nampak macam tak clear tu. Okey ya. Okey, baik. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa para penonton pun dah tak sabar untuk berkenalan dengan panel jemputan kita pada malam ni. Jadi saya persilakan mungkin Bro Rozaidi untuk kita sedikit perkenalkan secara ringkas keadaan diri tuan dan mungkin penglibatan, sebab malam ni kita berkolaborasi dengan Booksurgeon, kalau tak silap lah Booksurgeon, dan mungkin kita beritahu lah apa penglibatan Bro Rozaidi dalam Booksurgeon ni. Silakan bro. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau nak cerita pasal penglibatan dengan Booksurgeon tu sendiri, saya dengan beberapa orang kawan-kawan sebenarnya kami dah cuba
kata macam memulakan aktiviti menghasut orang untuk membaca buku ni dalam Book Surgeon tu sendiri sekitar tahun 2018. So sekitar tahun 2018 tu kami mulakan idea dan juga format nak bedah buku dan sebagainya, dan alhamdulillah lah, sampai ke sekarang berjumpa lagi banyak kawan-kawan, contohnya daripada Momen Buku, berjumpa dengan kawan-kawan dalam BookTube Malaysia dan sebagainya. Macam mana nak kata, niat dia tak lain tak bukan kita nak sebarkan budaya banyakkan membaca, belajar, dan tak berhenti belajar tu sampai ke tahap-tahap tertentu. Yang itulah kalau nak saya share sikit sebanyak tentang penlibatan saya dengan Book Surgeon. Sebenarnya bukan saya seorang lah yang jadi orang dalam Book Surgeon ni, walaupun mungkin nampak selalunya muka ni juga dan sebagainya kan, tapi ada kawan-kawan ni juga yang pun terlibat sama, dan sebenarnya peranan ni pun jauh lebih besar lagi lah compare dengan saya sendiri. InsyaAllah. Baik, terima kasih Bro Razadi di atas sedikit perkongsian berkenaan latar belakang dan mungkin sedikit berkenaan dengan Book Surgeon lah. Jadi mungkin yang menonton pada malam ni boleh juga like page Book Surgeon, type je kat Facebook tu Book Surgeon. Nanti insyaAllah akan keluar, dan banyak aktiviti ataupun banyaklah kupasan yang dibuat oleh Book Surgeon juga untuk sama-sama macam Bro Razadi sebut tadi, kita nak pupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Okay, baik. Jadi tanpa buang masa, baik, kita pun dah tak sabar, dan para penonton pun kita tak sabar ni, excited nak kupas buku pada malam ni kan. Jadi Bro Razadi dah kongsi latar belakang, jadi saya tertarik untuk untuk menyebutlah, untuk berkongsi beberapa ayat yang mungkin berkaitan lah pada kongsian kita pada malam ni. So untuk buku malam ni iaitu tajuknya Pengikut yang Merosakkan. Nanti mungkin boleh cari kat Shopee ataupun dekat kedai-kedai buku yang berhampiran. InsyaAllah ada yang ditulis oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman. Ustaz Syahari ni dah biasalah, dan kalau tak silap Ustaz Syahari ni juga yang merupakan pengasas kepada Tadabbur Center lah. Mungkin kalau saya salah boleh betulkan, dan kalau tengok dari segi keterlibatan Ustaz Syahari tu pun banyak dalam tadabbur lah. Jadi saya tertarik dalam beberapa ayat lah, antaranya kalau kita tengok perenggan yang kedua dalam mukadimah, penulis ada menyebut yang bahawasanya nas ditunjukkan mengikut kemahuan diri dan bukan diri yang menunjukkan pada nafsiran nas tersebut. Dan yang kedua, ayat yang kedua, iaitu dunia yang terlampau memuja kepada asbab dan melupakan kepada musabab semuanya. Jadi pertamanya kita nak tahu jugalah apa first impression Bro Razadi bila baca tajuk buku ni, dan mungkin skeptism terhadap buku Pengikut yang Merosakkan dan termasuklah kandungannya. Silakan Bro Razadi, kita bagi Okey, baik. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kalau ditanya tentang apa first impression ataupun benda apa yang masuk dalam kepala otak saya ataupun macam kita kata came across my mind waktu saya tengok tajuk dia Pengikut yang Merosakkan, dan lagi satu bila saya ulang-ulang baca tajuk tu sendiri dan juga mungkin beberapa konten, jadi benda yang ada dalam kepala otak saya adalah of course kita ikut kepada tajuk dia Pengikut yang Merosakkan. Kemudian kita akan tanya kepada diri kita sendiri, pengikut tu dia merosakkan siapa sebenarnya? Dia merosakkan beberapa pihak ke, ataupun dia hanya merosakkan satu pihak sahaja? Yang tu antara soalan yang kita akan cuba jawab lagi insya-Allah. Tapi yang lebih penting daripada tu, antara benda yang terawal yang ada dalam kepala otak saya bila saya baca buku tu, bila saya tengok tajuk dan bila saya ulang-ulang tengok tajuk, adalah benda yang terkait dengan ayat Al-Quran tu sendiri. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ni surah yang kedua, ayat 166 dan ayat 167. Disebutkan dalam surah tu pada ayat yang saya sebut tadi, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 166 dan 167. Saya baca terjemahan dia kata, iaitu ketika orang yang diikuti itu melepaskan diri dari orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Itu ayat 166 surah Al-Baqarah. Bila kita tengok kepada ayat yang seterusnya, ayat 167. Dan berkatalah orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia,
pasti kami akan melepaskan diri dari mereka sebagaimana mereka melepaskan diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kita boleh tengok ni sahabat-sahabat yang sedang menonton, kita boleh tengok dalam ayat yang dua-dua ni, ayat surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167, macam mana orang yang mengikuti dan orang yang diikuti itu tiba-tiba macam berlepas diri antara satu sama lain, terutamanya orang yang diikuti. Orang yang diikuti itu kira macam dia kata, aku tak ada kena mengenal langsung dengan hampa. Hampa yang ikut aku, teruk-teruk ikut aku dan sebagainya, aku tak ada kena mengenal langsung. Hampa buat benda tu, hampa buat benda salah tu dan sebagainya, yang tu salah hampa sendiri, jangan salahkan aku. Yang tu lebih kurang senario dia. Kalau nak lebih jelas, kita tengok, kita boleh tengok dekat dalam Bayyinah TV punya YouTube channel, boleh cari satu khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Nauman Ali Khan. Ustaz Nauman Ali Khan ni dia mengasaskan Bayyinah TV, dan Ustaz Nauman Ali Khan ni dia juga channel dia Bayyinah TV tu ditonton oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman sampai sekarang kalau saya tak silap. Kiranya Ustaz Syahari Abdul Rahman juga menumpang ataupun macam kita kata belajar daripada apa yang dihasilkan oleh Bayyinah TV itu sendiri. Kalau tengok dalam khutbah tu, diceritakan tentang cult mentality dan juga community. Macam mana mindset satu-satu community itu perlu ada, dan macam mana mindset satu cult mentality, ataupun kita kata cult ni macam pok-pok lah, mentality kepuakan. Kita tengok, dijelaskan berdasarkan kepada dua ayat ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Yang lagi penting bila kita tengok, kita kena tumpu kepada beberapa perkataan. Contohnya macam tadilah yang saya sebut, wa taqatta'at bihimul asbab, dan diputuskan semua asbab-asbab. Maksudnya perhubungan apa semua, yang contohnya lah kita ikut satu-satu artis kan. Kita ya semua kita dengar lagu hari ni. Mungkin kita minat sangat dengan satu-satu artis tu, kita beli dia punya recording, kita beli dia punya album dan sebagainya, dan kita ikut cara dia berpakaian, cara rambut dia, cara apa, semua kita ikut. Tapi benda yang kita ikut tu benda yang Allah Ta'ala murka, dan akhirnya benda tu akan berlaku dekat akhirat nanti, macam mana yang diceritakan dekat dalam buku ni, macam mana diceritakan dalam ayat Al-Quran ni akan berlaku. Masing-masing berlepas diri antara satu sama lain. Aku tak kenal hang, aku tak tahu hang buat ni ikut siapa, aku tak tahu. Jangan nak associate diri hang dengan aku. Tu antara satu benda yang saya minta doa kita semua, orang yang menonton, orang yang bercakap, terlepas daripada benda tu. Harap-harap kita tak tergolong dalam golongan yang struggle di hari akhirat tu nanti. Yang tu benda pertama. Okey, bila sebut tentang my skepticism ataupun kita kata sangka buruk saya lah, sebab bagi saya bila kita bercakap berkenaan dengan mana-mana buku selain daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih main daripada Nabi Muhammad SAW, benda-benda tu semua dia takkan lari daripada kesilapan. Buku manusia ke siapa-siapa memang akan ada kesilapan. Hatta kalau saya menulis buku saya sendiri pun, banyak orang bila baca dia akan kata, oh Pak Di hang silap kat sini, yang silap kat sini, dan dia silap kat sini. Yang tu standard. Jadi bila saya baca buku yang macam buku pengikut yang merosakkan ni, sebab saya nampak dia macam satu himpunan beberapa artikel, dalam 30 artikel macam tu. Saya ada satu macam sangka buruk. Saya macam bersangka buruk, saya kata, adakah buku ni keseluruhan 30 artikel dia tu, dia ada kena mengena dengan tajuk yang diletakkan di luar? Adakah semua 30 artikel tu dia disebutkan berkenaan dengan pengikut yang merosakkan? Yang tu antara skepticism saya. Dan bila saya check balik, saya baca first time, dan saya tengok lagi sekali, saya tengok poin-poin saya tengok poin-poin yang mendatang yang dekat dalam buku ni, yang dipersembahkan dekat dalam buku ni. Bagi saya mungkin berpuas hati sebab mungkin dalam 80 ke 90% artikel yang ditulis kat dalam buku ni berkenaan secara langsung dengan pengikut yang merosakkan tu. Kiranya tajuk dia tak lari jauh, sebab saya biasa jumpa buku yang tajuk dia yang kat depan tu, dia macam tak melambangkan keseluruhan artikel yang ditulis kat dalam buku tu. Jadi saya rasa macam tak puas hati. Yang tu saya cakap, mungkin cara saya bedah buku macam tu lah. Bila saya baca, saya rasa saya macam tak puas hati, saya akan cakap, benda ni tak sepatutnya jadi macam tu. By right kena pilih satu tajuk yang mewakili kesemua kandungan dekat dalam buku tu. Dan selepas saya cek tu, Alhamdulillah dalam macam saya sebut tadi, dalam 70 to 80% kandungan buku ni berkaitan secara langsung dengan pengikut yang merosakkan. Saya pass balik dekat moderator, insyaAllah.
Okey, kalau macam moderator ada masalah, mungkin connection tak berapa nak clear. Sekejap lagi dia main balik, saya akan passing kat dia lah. Kalau saya boleh tambah, contoh lah. Contoh lah, kalau macam saya boleh tambah, contoh buku yang saya rasa macam tak puas hati. Ya betul, macam mana yang sahabat kita komen, ada seorang Abang MJ, Pak Ngoh bin Ismail, dia kata trigger dengan tajuk buku ke tu. Ya, dia kata trigger dengan tajuk buku ke tu. Ya betul, trigger. Abang MJ, saya trigger dengan tajuk buku tu sebab dia rasa macam dia bukan pasal menipu ke tak. Dia macam saya rasa tak puas hati. Kira by right tajuk tu, selain daripada tajuk yang catchy, dia kena jadi tajuk yang merangkumi keseluruhan lah. Tu pada pendapat saya je lah. Orang boleh bersetuju, orang boleh tak setuju, tu tak ada masalah. Kalau nak bagi contoh buku, mungkin buku Keluaran Dubuk, tulisan ni ustaz yang saya menumpang ilmu dengan dia juga, iaitu Ustaz Zahiruddin Zabidi. Tajuk dia La Adri. Buku tu buku lama, cerita dubuk lama-lama dulu. Itu buku tu bila saya baca, saya rasa macam di mana La Adri dia tu. Yang tu lebih kurang macam tu lah kot. Mungkin kalau saya boleh masuk terus kepada points perbincangan. Saya nak tanya sahabat saya, Irfan, macam mana, okey ke? Risau betul, ya Allah. Okey ke? Maaf tuan. Maaf bro. Alhamdulillah baru okey. Okey. Baik. Jadi tadi pun siapa tu Bro Rozadi dah bagi intro berkenaan dengan skeptism ataupun berkenaan dengan impression lah terhadap buku Pengikut yang Merosakkan. Jadi kalau boleh kita ulas ataupun kalau boleh disemula, iaitu berkenaan dengan dia disentuh surah Al-Baqarah ayat 106 dan ayat 166 dan 167, dan lepas tu ada juga berkenaan dengan 30 artikel lah yang tulis oleh penulis tersebut. Jadi kita akan masuk kepada pusingan kedua. So sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang akan diberikan oleh saya selaku moderator, sekarang kita ada lebih kurang, kalau kita tengoklah live kita pada malam ni, sekejap kita ada lebih kurang berapa orang lebih kurang 10 orang lah, 10 orang. Jadi mungkin sahabat-sahabat, para penonton semua boleh sama-sama sebar luaskan lagi live kita pada malam ni. Boleh like, boleh follow page Momen Buku untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan program terkini. Jadi untuk soalan kali ini, kita akan membedah berkenaan dengan tema pula. Okay, baik, berkenaan dengan tema. So tema, mungkin ada di kalangan penonton kita pada malam ni, dia tertanya-tanya apakah sebenarnya tema buku ni kan. Tajuk dia Pengikut yang Merosakkan. Tapi bila baca konten ataupun isi kandungan dan baca berkenaan dengan huraian-huraian dalam buku ni, mungkin tak jumpa ataupun mungkin ada yang terlepas pandang berkenaan dengan tema berkenaan dengan dalam buku ni. Jadi mungkin Bro Rozaidi lah boleh ulas ataupun mungkin boleh berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan tema buku Pengikut yang Merosakkan. Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kalau nak sebut pasal tema, mungkin ada beberapa lah yang saya boleh kita kata shortlist kat sini ataupun saya boleh senarai pendekkan kat sini. Tapi saya kena tengok masa macam mana. Kalau macam sempat, kita akan sentuh semua. Kalau tak, kita akan sentuh beberapa yang penting saja. Tapi tak apa, jangan risau, saya ada susun tu ikut prioriti lah. Nah, yang pertama, paling simple dan paling jelas adalah yang pertama, syirik tanpa sedar. Syirik tanpa sedar. Yang tu jelas disebutkan dekat dalam buku ni dan jelas ditunjukkan di beberapa muka surat. Kalau yang kita boleh tengok, contoh di muka surat bahagian awal, page 18 dengan 19, dan nak masuk ke page 22 kan, kita tengok muka surat 18. Siapa-siapa yang ada buku ni boleh semak lah. Okey, kalau kita tengok dalam muka surat 18, disebut dekat bahagian bawah sekali, yang dekat perenggan last sekali tu, dia kata pemujaan makhluk dan penyembahan orang soleh ialah tanda-tanda manusia pada akhir zaman sudah gagal menilai asbab dan musabab, macam mana yang dikut oleh moderator sebentar tadi, termasuk urusan rezeki wang, rezeki ilmu, rezeki sihat, hinggalah rezeki hidayah itu sendiri. Sebab permulaan buku ni dia ada cerita pasal Ashabul Kahfi dan dia ada sebut pasal
pemuda-pemuda ataupun kita kata pengikut Nabi kalau saya tak silap pengikut Nabi Nuh kot. Orang-orang soleh yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana selepas daripada tu, pengikut selepas tu, depa macam depa mungkin depa nak menghormati orang-orang soleh tu, tapi depa pergi buat batu lah, depa pergi buat macam tugu untuk memperingati. Kemudian lepas daripada tu, the next generation depa dah start menyembah dah patung-patung tu semua, sebab depa rasa macam ni generasi sebelum ni buat, mesti depa menghormati orang-orang soleh. So tak sepatutnya kita tak menghormati, tapi cara menghormati tu dah jadi silap. Dia dah bawa kepada syirik dah. Mula-mula kita menghormati orang soleh, lepas tu dia bertukar jadi syirik. Sama isu dia bila kita nak sebut pasal Ashabul Kahfi, disebut kat dalam buku ni. Nak buat masjid, tak buat masjid, itu antara perbincangan dia. Nak buat masjid tu untuk apa? Adakah kita boleh buat masjid dekat tempat kubur orang soleh? Ada risiko tak masjid tu last kali dia akan jadi tempat penyembahan kepada kubur orang soleh tu, yang last kali dia bawa kepada syirik. Benda-benda ni, yang ni antara tema yang besar yang dibawa dekat dalam buku ni. Bagi saya tema yang pertama tu tema yang paling utama lah. Okey, muka surat 17 ada juga disebut. Dia sebut kat sini, dia kata hadis ini bermakna perbuatan membina rumah ibadat. Sebab ada hadis kat atas tu, hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Yang ni dia ada perbincangan lah, kita tak boleh simply kata haram dan sebagainya, sebab benda tu dia ada perbincangan. Tapi kalau kita baca dekat dalam buku ni, kita boleh appreciate something yang dia kata hadis ini bermakna perbuatan membina rumah ibadat di atas kuburan orang yang soleh yang boleh membawa kepada pengkiblatan kuburan tersebut sangatlah ditegah. Hal yang demikian menunjukkan bahawa manusia bukan lagi mengambil ibrah daripada kesolehan, tetapi membesarkan makhluk lebih daripada Al-Khaliq itu sendiri. Ya, macam mana nak kata benda ni mungkin lah kot tipu daya syaitan kepada kita, orang Islam ke orang yang bukan Islam dan sebagainya. Mungkin itu tipu daya dia nak bawa kepada penyembahan berhala, nak bawa kepada syirik. Tapi dia mula dengan apa? Dia mula dengan sikit-sikit penghormatan yang tersilap tempat. Dia mula dengan benda tu, lepas tu dia bawa kepada syirik. Okey, dan antara kalau saya boleh sambung lagi sikit, kalau kita tengok muka surat 68 kat dalam buku ni, dikaitkan juga dengan taksub guru. Ni saya tulis sikit lah kat situ, taksub guru. Tengok muka surat 68. Bila tengok muka surat 68, yang ni dia serta tajuk dia adalah hidayah antara asbab dan musabab. Diserta dalam muka surat 68, tidak sepatutnya mana-mana manusia yang dikurniakan pengetahuan mengenai Alkitab dan meneruskan perjuangan dakwah yang ditinggalkan para nabi. Namun apabila bertemu dengan manusia, mereka berkata di mulut atau di hatinya, jadilah hamba saya. Dia jadi macam pelik. Sebab mula-mula nak ikut orang soleh, nak meneruskan legasi Nabi, tapi last sekali dia jadi, mungkin daripada segi attitude dia macam dia nak orang sanjung dia. Bahkan macam kita pernah dengar dalam hadis Nabi, Nabi pernah larang bila Nabi mai, kita orang bangun, Nabi pernah larang, Nabi suruh duduk. Benda tu pun ada perbincangan. Kalau macam rajin, nanti kita tengok perbincangan itu, kita baca lebih lagi insya-Allah. Dan nak tunjuk kata menghormati Nabi macam tu pun Nabi larang. Dan ada, yang ni memang ada dalam hadis lain, Nabi larang orang angkat Nabi macam mana Nasrani mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia angkat sampai satu tahap macam nak menyembah jadi Tuhan dah. Dan kalau kita relate dengan perbincangan Trinity dan sebagainya, benda tu dia confusing. Dan dia jadi macam mana, benda tu sampai ke lah ni ada lagi pegangan kepada Trinity dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang syirik tanpa sedar tu memang wujud. Memang satu benda yang sangat-sangat ditekankan dekat dalam buku ni. Dan saya tutup dengan muka surat 108. Kita tengok muka surat 108. Yang ni antara, yalah biasalah kan, semua ayat-ayat Quran semua dia menyentuh jiwa dan orang yang membaca dan sebagainya kan. Dan yang ni antara benda yang macam mana nak kata, dia ketuk kuat sikit lah. Sebab saya sebut dalam muka surat 108, penulis tulis kat sini, salah satu prinsip tersebut ialah hidayah hanyalah milik Allah. Rasulullah SAW ialah insan yang diutuskan oleh Allah sebagai asbab yang menyampaikan hidayah berkenaan kepada kita. Dan kita tengok dalam ayat surah Ali Imran ayat 144, penulis rangkumkan kat sini, dia kata, dan ini terjemahan dia lah, dia kata, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Kira sebut kata Nabi Muhammad tu rasul,
clear. Dalam Al-Quran memang clear. Tu tak, kita tak masuk surah Al-Kahfi lagi. Kita tak masuk surah Al-Kahfi ayat 110 yang kata aku ni Bashar seperti kamu dan sebagainya. Yang tu lebih jelas lagi, insya-Allah. Okey, baik. Jadi mungkin banyak tema yang dikongsikan oleh Bro Rozaidi. Kalau ikut banyak lagi lah sebenarnya kan. Antaranya kalau boleh diulang semula iaitu berkenaan syirik tanpa sedar, dan saya bersetuju dengan pandangan ataupun ulasan daripada Bro Rozaidi, di mana kalau kita tengoklah bagaimana bila orang terlampau memuja orang-orang soleh ni, dan secara tak langsung mereka memuja terlampau berlebih-lebihan, sedangkan kita tengoklah agama-agama terdahulu bagaimana kaum-kaum Yahudi, Nasrani terlampau memuja orang-orang soleh, dan mereka tak ada panduan yang sebenarlah sebagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad ada panduan Al-Quran, walaupun mereka ada suhuf, ada nabi-nabi yang diutuskan, tapi disebabkan terlampau taksub, maka mereka memuja orang-orang yang dianggap soleh. Jadi itulah tema-tema yang mungkin boleh dikongsi. Dan kalau kita tengok juga kalau kita boleh timbulkan persoalan, mungkin ada juga yang berkaitan dengan prinsip ataupun reactionary, dan mungkin ada juga berkaitan dengan mati, iaitu air mata berlinang ataupun tak dikenang. Jadi seandainya para penonton ada soalan-soalan yang hendak diajukan, mungkin boleh tulis dulu di ruangan komen. InsyaAllah selepas habis ataupun di akhir nanti kita akan kemukakanlah, kita akan paparkan soalan dan kita akan tanyakan kepada tuan panel. Jadi kalau kita tengok dalam komen ni, kita ada siapa ni? Pak Ngah bin Ismail yang tadi trigger dengan tajuk buku, dan ada juga soalan daripada Pak Ngah Ismail. InsyaAllah selepas ni kita akan ajukanlah kepada panel kita soalan daripada Pak Ngah. Kita ada Nazri Abdul Muttalib dengan komen Assalamualaikum, mungkin ditujukan kepada tuan panel lah. Kita ada Fahim dan mungkin Ashraf KZ. Jadi itulah berkenaan tema. Kita akan masuk kepada pusingan seterusnya. Jadi untuk pusingan seterusnya kita akan lebih, ni mungkin orang kata agak panas sedikit lah, iaitu berkenaan dengan kritikan terhadap buku ni. Jadi Bro Rozaidi, kalau kita tengoklah dalam buku ni, mungkin dia terlampau fokuskan, kalau kita tengoklah kepada banyaknya memang surah Al-Kahfi lah. Kalau kita tengok setiap konten tu memang banyak sangat surah Al-Kahfi, dan banyak juga cerita berkenaan dengan Nabi Musa, Nabi Khidir, lepas tu berkenaan dengan kebun dan cerita-cerita dalam surah Al-Kahfi lah, kalau boleh sahabat-sahabat ataupun para penonton baca. Jadi mungkin Bro Rozaidi boleh kongsikan kepada kita apakah kritikan yang utama yang Bro jumpa dalam buku Pengikut yang Merosakkan, dan mungkin penonton kita pun ada kritikan-kritikan tertentu, mungkin juga boleh share di ruangan komen. Nanti kita akan sama-sama paparkan. Mungkin tiba-tiba Ustaz Abdul Syahri, Ustaz Syahri Abdul Rahman sama-sama menonton juga kan. Mungkin boleh kata boleh boleh hurai lah, ataupun mungkin boleh tambah baik untuk buku-buku seterusnya. Jadi saya silakan Bro Rozaidi. Okey, baik. Sebelum saya masuk kepada kritikan tu, mungkin saya nak point out, bolehkah saya nak point out lagi tema-tema yang mungkin berbaki? Sempat lagi tak? Sempat lagi Bro, silakan. Sempat lagi lah. Okey. Maaf kalau kita tahu tadi. Tak ada masalah, sebab biasalah kita nak jaga masa, dan pada masa yang sama nak jaga konten. Tak mau ada konten terlepas kan. Okey, baik. Antara konten ataupun antara tema yang penting juga selepas daripada tu adalah macam mana yang disebutkan oleh Irfan tadi. Dia sebut pasal jadi umat berprinsip dahulu baru respon kepada isu. Dia yang tu bila kita bertembung antara macam mana sesuatu umat, kita ni umat ialah orang nak kata semua umat akhir zaman dan sebagainya. Macam mana kita nak bagi respon, kita nak bagi reaksi kepada certain isu yang berlaku, tapi pada masa yang sama kita kena ada prinsip. Yang tu, yang kita kena ada prinsip, barulah umat tu akan nampak macam ada tulang belakang ataupun bukan spineless. Macam orang putih kata spineless kira tak ada tulang belakang, dia lembek dia jadi macam lembek, macam obok-obok ke dan sebagainya kan. Kena ada respon, dan diceritakan dekat dalam buku ni, kalau sahabat-sahabat baca,
ada juga diceritakan macam mana ayat Quran tu, dia bila dia nak jawab sesuatu isu, dia tak terus main jawab, terus. Contoh macam orang tanya, contohlah kan, contoh sekarang ni orang tanya 1+1 berapa? Contoh. Kalau kita jawab straight 1+1 2, settle. Tapi Al-Quran bila dia nak jawab sesuatu isu yang orang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Taala bagi kadang-kadang tu ayat tu dia nak main ke 10, 11, 12 baru jawab isu. Tapi sebelum tu diletakkan prinsip demi prinsip demi prinsip cerita. Prinsip tu yang kita kena belajar. Terutama orang yang bercakap ni, terutama orang yang cuba nak bawa Islam di hadapan dan sebagainya, kita nak bawa buku, kita nak bawa pembudayaan ilmu dan sebagainya, prinsip-prinsip tu yang kena ada. Sebab kita secara tak langsung, macam mana pun kita nak kata diri kita ni jadi wakil kepada Islam tu sendiri. Jadi bila kita jadi wakil kepada Islam tu sendiri, prinsip yang diletakkan dekat ayat Quran tu kita kena faham. Misalnya surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 1. Yang kita dah baca tiap-tiap Khamis, malam Jumaat dan sebagainya, kita dah ulang baca. Ayat first tu sebut pasal Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia disebutkan tentang macam mana Quran ni diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Quran ni tak dijadikan iwaj. Iwaj tu macam bengkok. Sahabat-sahabat boleh rujuk kalau saya silap baca, tolong betul lah noh. Kita bukan hafal Quran kan. Satu yang spell Quran kat tepi. Betul? Dekat dalam surah Al-Kahfi ayat 1, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kalau tengok ada dekat dalam Quran terjemahan tu, dia kata tidak ada di dalam Quran itu mana-mana yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan daripada kebenaran. Kalau tengok macam mana yang Ustaz Norman Ali Khan cerita, iwaj ni maksudnya dia tak bend tau. Dia tak bengkok. Dan kalau kita tengok prinsip kalau tak bengkok, benda kalau tak bengkok dia duduk straight. Dia straight, maksudnya Al-Quran ni dia straight. Jadi apa pun prinsip dia macam tu. Jadi maksudnya kalau kita pegang prinsip macam mana yang ada dekat dalam Al-Quran, macam mana yang Nabi ajak, kekuatan kita akan ada. Kita takkan melompat jadi reactionary dengan isu-isu yang picisan. Dalam masa yang sama kita terlupa prinsip kita sebagai umat Islam tu apa dia. Yang tu pasal prinsip. Dan yang remarkable dekat dalam buku ni bagi saya lah, muka surat 42, sahabat-sahabat boleh semak. Muka surat 42, kita boleh tengok kat situ. Ustaz Syahri Abdul Rahman ada tulis satu page tu terus kat sini. The whole page. Boleh baca daripada mula sampai habis. Saya baca dekat sahabat-sahabat. Dia kata isu itu datang dan pergi. Yang panas dan hangat seketika cuma, lalu sejuklah ia dimakan hari. Sungguh malang mereka yang gemar menari bersama isu, diulas tanpa ilmu, lalu hilang pertimbangan dosa pahala tanpa disedari. Dia kata ajaibnya Al-Quran. Benda-benda tu. Dekat ujung-ujung tu dia kata agar sepanjang menghadapi apa-apa jua isu, jangan sampai makhluk yang dibesarkan lebih daripada Tuhan. Agar sepanjang menghadapi apa-apa jua isu, jangan sampai Al-Quran ditinggalkan tanpa bacaan. Agar sepanjang menghadapi apa-apa jua isu, jangan tenggelam dalam kesempitan fikiran. Benda ni alhamdulillah Allah Taala bagi kepada penulis, dia boleh sampaikan maksud je dan relate dengan Al-Quran, dan benda tu bagi saya sampai. Maksud tu sampai pada saya insya-Allah. Dan kita tengok juga kadang-kadang, contohlah kan orang banyak follower kan. Kita hidup dalam dunia medsos. Medsos ni dia memang akan ada follower dan sebagainya, dia ada haters dan sebagainya, dan dia akan timbul cancel culture dan sebagainya. Contohlah, kita ambil contoh mudah. Momen buku ada follower sendiri. Book Surgeon ada follower sendiri. Nak kata ramai ke tak ramai, lebih daripada satu tu kira ramai. Kira bila contohnya banyak follower. Adakah banyak follower tu maksudnya betul? Itu antara persoalan yang ditimbulkan dekat dalam buku ni. Walaupun mungkin kebanyakan kita dah tahu dah, dia tahu yang banyak tu tak semestinya betul. Tapi dia boleh ada kita kata apa? Flip table. Flip table tu kalau marah. Turn the table ke macam tu. Dia boleh, situasi tu dia akan boleh berubah. Allah Taala boleh merubah situasi tu. Dia akan jadi macam mana? Contoh, seorang artis, saya ambil artis lah, senang kita nak faham. Bukan saya nak kata kat mana artis tak lah. Contohnya artis ke, orang yang ada pengaruh ke, ahli politik ke dan sebagainya, dia ada pengaruh besar, orang ikut dia, banyak follower. Lepas tu, disebabkan dia banyak follower, dia tak boleh buat sesuatu yang kita kata politically incorrect, yang sesuatu yang tidak betul secara politiknya. Sebab kalau dia buat benda tu, walaupun benda tu betul Tuhan suruh, follower dia takkan ikut dia.
Jadi sekarang ni jadi persoalan kat sini. Siapa yang lebih berkuasa? Orang yang diikuti pada mulanya ataupun follower tu sendiri? Siapa yang ikut siapa? Mula-mula follower ikut satu figure. Lepas daripada tu figure pula ikut follower dia. Wah, aku tak mahu hilang follower aku kena buat macam ni. Okay, I need to get involved in all this controversy so that I can maintain my follower. Macam tu. So benda tu sebenarnya berlaku dalam zaman kita, dan benda ni yang tunjukkan ajaibnya Al-Quran tu. Macam mana Al-Quran pesan kita kena ada prinsip dan sebagainya, dan dibawa cerita tentang Nabi Musa. Oh, yang ni sangat-sangat seronok kalau nak sembang. Pengikut Nabi Musa tinggal berapa kerat? Pengikut Nabi Isa alaihissalam tinggal berapa kerat? Yang kita kata Al-Hawariyun tu tinggal berapa kerat? Apa ada 100,000? Ada lebih daripada follower buku saja dalam 5 6 7 ribu ke? Follower momen buku 2 3 ribu ke? 5 6 ribu ke? Dia follower kadang-kadang belah-belah orang. Dan kalau kita baca dalam hadis dan sebagainya, akan dihadirkan ada Nabi, dia tak ada follower. Nabi tak ada pengikut. Adakah Nabi yang tak ada pengikut tu kita kata oh dia ni takkan kita nak kata Nabi yang tak ada follower tu tipu? Walhal Nabi bawa benda betul. Nabi bawa akidah, Nabi bawa tauhid dan sebagainya. So benda-benda tu kita kena tengok dekat dalam buku ni. Saya quote lah. Saya kena sebut juga dekat sini kan. Contoh muka surat 46. Muka surat 46 Udah. Okey, dia kata jangan buat semuanya betul belaka. Tengok pada muka surat 52 dan 53. Cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ni disebutkan dalam buku ni. Muka surat 52, bacalah kisah Musa alaihissalam. Ia bukan sekadar kisah seorang Nabi yang dengan tongkat yang penuh keajaiban. Bahkan kisah mengenai aku dan kegagalan. Kenapa penulis ni tulis macam tu dekat Nabi Musa? Walhal kita kena angkat Nabi kita. Nampak macam mana? That's the story. Nabi Musa jadi apa? Dia jadi homeless. Dia kena halau daripada istana Fir'aun. Lepas dia mula bersuara, dia lawan dan sebagainya. Walhal dia anak raja. Dia kira anak angkat raja tu, kira anak raja. Lepas daripada tu dia dihalau, dia jadi homeless dan sebagainya. Semua dicerita dekat Al-Quran, dan kisah Nabi Musa ni antara yang sangat banyak diulang. So kita boleh tengok lagi dekat dalam muka surat 53. Disebut juga ketika hilang segala-galanya sebaik tiba di Madian, itulah lafaznya kepada Tuhan. Muka surat ni dia ada quote ayat daripada surah Al-Qasas ayat 24. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terjemahannya, lalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Maksudnya nak kata Nabi Musa ni dia punya tribulasi, mihna dan tribulasi, dia punya ujian dia tu sangat-sangat besar Allah Taala bagi kat dia. Tapi dia pegang dengan apa? Aku dengan Rabb aku. Aku dengan Rabb aku. Aku tak kira lain, aku dengan Tuhan aku. InsyaAllah Tuhan aku jaga aku, insyaAllah. Dia jadi macam tu. Dan dia dikecewakan oleh pengikut-pengikut dia. Muka surat 54. Macam mana satu frasa yang kita belajar daripada kecil sampai sekarang, yang Nabi Musa dikatakan kepada dia oleh pengikut-pengikut dia, hang dengan Tuhan hang pi lawan, kami duduk tang ni. Macam tu. Dalam Quran diceritakan. Jadi macam nak kata kekecewaan, homelessness, susah, perjuangan tu sendiri. Nabi Musa dia all out. Tapi benda-benda tu berlaku dekat dia juga. So macam banyak follower, kita relate balik dengan mula-mula tu, banyak follower tak semestinya nak kata kawan tu betul, kawan tu menang dalam istimewanya sekarang. So kisah Nabi Musa tu sangat-sangat bagi pengajaran lah. Sebelum saya masuk kepada kritikan, mungkin beberapa lagi. Boleh tak? Kalau macam saya cakap banyak ke, terlebih masa ke, potong je. Kita beritahu, tak ada masalah. Okey. Beres. Ada satu kata-kata yang saya baca. Boleh lah? Okey, beres. Clear. Baik, ada satu kata-kata dekat dalam buku ni. Muka surat 100. Muka surat 100 tentang kefiraunan. Saya rasa yang tu antara benda yang bagi saya macam apa? Kena tu jadi DD, dia jadi drop dead. Dia jadi macam in awe dengan perkataan tu. Bukanlah kata perkataan penulis ni lebih agung daripada Quran ke tak. Tapi bila saya baca tu, saya rasa perkataan tu penuh wisdom. Sahabat-sahabat boleh tengok dalam muka surat 100. Sahabat-sahabat tengok bila Fir'aun
Macam mana Buya Hamka tulis bagi tahu macam mana laut tu lepas laut tu dah timbun dah Firaun dengan pengikut dia, laut tu tenang macam tak ada apa-apa yang berlaku. So macam laut tu tenang, maksudnya macam apa, like nothing happen, macam tak ada apa pun. Firaun ke, padahal Firaun ni dia mengaku sebagai apa? Dia mengaku sebagai ilah, dia mengaku sebagai Rabb, dia mengaku sebagai Malik. Ketiga-tiga benda ni relate dengan Allah Taala tu sendiri. Boleh relate dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga-tiga ni kalau cek balik kat Al-Quran, Firaun mengaku diri dia sebagai benda-benda tu. Lepas tu laut ni yang Allah Taala suruh tutup ni, tutup dan last kali jadi macam Firaun ni macam tak ada apa-apa. Macam habis macam tu lah. Dan menulis kat sini dia kata, ingatlah, dekat bawah ni dah sekali dia tulis, ingatlah Firaun sudah mati. Dia kata kefiraunan belum tentu. So macam bila saya baca yang pasal kefiraunan belum tentu tu, saya jadi terfikir balik. Kefiraunan ni ada dalam diri aku ke tak ada? Fikir balik. Memang Firaun dah mati, dan kenapa jasad Firaun tu Allah Taala tahan sampai hari ni? Apa ibrah di sebalik tu? Dan bila tengok balik, antara unsur kefiraunan tu adalah apa? Ego dan sombong, mengaku diri tu, rasa besar diri, rasa diri lah yang paling bagus, rasa diri takkan mati dan sebagainya. Lepas tu menzalimi orang, tidak membiarkan seorang pun bayi lelaki Bani Israel itu zina, buaya sebagainya, menganggap diri keadaan bawa kepada satu muhasabah diri lah. Aku ni bukan Firaun, nama aku bukan Firaun, bukan Tutmos ke apa benda, tapi kefiraunan tu ada dalam diri aku ke tak? Boleh ke? Mungkin boleh jadikan salah satu frame yang nak buat peringatan untuk kita tu, insya-Allah ayat ni boleh buat. Okey. Buku ni kalau sahabat-sahabat perasan, dia banyak point out hakikat. Dia ada point out hakikat dia abang. Dia kata pasal asbab dengan musabab, kita jangan melebihkan asbab melebih daripada musabab, jangan lebihkan makhluk lebih daripada Tuhan. Yang tu semua hakikat. Kalau orang nak sembang pasal hakikat, baca buku ni dulu pun boleh jumpa dah hakikat semua. Tak payah nak pergi dengar geng-geng makrifat dengan geng-geng pelik-pelik sembang benda-benda pelik-pelik tu. Baca buku ni dulu, kita boleh kenal dah. Kita boleh tahu dah benda sebenarnya apa. Contohnya yang bagi rezeki tu siapa, yang menolong keluar daripada kesusahan tu siapa dan sebagainya. Benda tu dia bawa kepada kita kenal Rabb kita siapa. Boleh tengok dalam banyak muka surat. 120, 108. Dan gelaran hamba tu diberikan kepada Nabi. Kenapa gelaran hamba diberikan kepada Nabi? Dalam surah Al-Isra ayat pertama. Kenapa disebutkan benda tu? Benda-benda ni semua penulis point out hakikat yang sepatutnya pembaca ataupun penulis sendiri, pembentang macam kita, macam saya dengan Irfan duk sembang pada hari ni pun kena letak dalam kepala otak, semua tu kita pegang betul-betul. Itu sebagai satu benda yang musabah dan tidak ketinggalan. Macam mana saya sebut tadi, saya sebut tentang pengikut yang merosak dia. Pengikut ni akan merosakkan diri dia sendiri. Dia akan merosakkan yang dia ikut. Macam tadi kita sebut mungkin saja build up his own followers. Yang kedua dan yang ketiga, pengikut yang merosakkan ni, bagi saya pada kefahaman saya, dia akan merosak legasi yang pengikut oleh Nabi tu. Setelah dia benda ni, pengikut yang merosak ni dia merosakkan legasi yang akan datang juga. Faham? Persoalan legasi itu pun antara persoalan yang ditimbulkan dekat dalam buku ni. Okey, kita petikan. Kita masuk dalam petikan. Kalau nak banding dari segi ilmuan, saya nak banding dengan secara formal.
Saya bukannya orang yang boleh belajar, tak erti. Al-Quran macam mana yang saya sebut dekat dalam buku sejen, saya bagi tahu, kita ada hak nak kemukakan. Kalau kita rasa macam tak puas hati dengan certain buku ni dia tulis, mungkin kurang info dan sebagainya, kita boleh point out. Antara benda yang saya tanya sendiri dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, saya tanya pasal muka surat 57 sebab ada benda yang saya baca saya tak faham. Contoh, bila muka surat 57, penulis kat sini dia kata jika dibandingkan darjat angkatan Musa alaihi salam dengan angkatan kaumnya fasik, meskipun berada di lokasi yang sama, perbezaannya ibarat langit dengan bumi. Jadi macam saya tulis kat tu, saya macam tak faham. Tak faham kenapa kata berada di lokasi yang sama. Kenapa kata angkatan Musa salam dengan angkatan kaumnya fasik. Dan bila saya tanya dengan Ustaz Syahri, Ustaz Syahri bagi tahu. Dekat kan depa dihukum sesat di Padang Pasir. Di Padang Pasir 40 tahun. Depa dihukum kiranya sesat dapat satu kawan Muslim yang asing camp yang lagi satu tu camp dengan Nabi Muhammad. Musa berada dengan bagi saya butuh macam saya yang kurang membaca. Tu salah saya lah. Saya kurang membaca kisah tu, saya kurang tahu. Bagi saya kena point out yang si mengikut yang beriman dan orang awam tak lost cerita kat situ. Mungkin sahabat-sahabat boleh setuju dengan kritik, tak setuju pun tak apa. Yang kedua, muka surat 76. Bila saya baca buku ni muka surat 76, mungkin hanya Nabi Samuel atau Samuel dalam perjanjian yang ni nak menceritakan Nabi Allah dengan motif untuk mengaut keuntungan dan kesenangan di bumi Baitul Maqdis. Persoalan saya kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman adalah tentang isu Israeliat. Panel okey ke tu? Okey, baik. Mungkin ada masalah teknikal, mungkin line daripada panel lah. Mungkin tak berapa cantik. Jadi kalau kita tengok tema yang dikongsikan oleh panel tadi sangat-sangat banyak lah. Kalau nak ulang satu-satu mungkin tak sempat masa. Jadi kalau mungkin boleh apa yang kita boleh recap balik. Iaitu pertama berkenaan dengan syirik tanpa sedar. Lepas yang kedua berkenaan dengan berprinsip ataupun reactionary. Jadi kalau saya boleh quote balik untuk tema yang kedua ni, kita boleh tengok dalam muka surat 46 iaitu perenggan yang terakhir. Belum tentu perkara tersebut menandakan bahawa kita benar dengan jumlah penyokong yang ramai. Baik, panel kita dah masuk. Okey ke tu bro? Sorry, tak perasan tadi. Saya terberhenti kat mana tadi? Kritikan ke? Tak apa. Tadi rasa dah masuk sedikit kritikan tadi kot. Kritikan kan? Okey, sorry. Tak perasan. Mungkin lagi sikit dalam 1-2 poin lagi kot. Okey, yang pasal saya sempat sebut tadi pasal apa Israeliat. Dengar dah tadi. Israeliat tadi. Kan? Okey. Sampai situ discuss tadi. Discuss lah. Okey, baik. Sebab dalam buku-buku Ustaz Syahri Abdul Rahman sebelum ni ada dinyatakan berkenaan dengan macam mana kita nak mengambil Israeliat sebagai salah satu sumber, macam mana kita nak berinteraksi dengan sumber-sumber Israeliat tu. Adakah kita boleh menerima Israeliat ataupun tulisan-tulisan daripada Nasrani dan juga Yahudi berkenaan dengan agama kita. Dan yang itulah yang saya rasa macam mungkinlah kot saya kena tanya dekat Ustaz Syahri Abdul Rahman secara peribadi, apa stand sebenarnya kita nak berinteraksi dengan sumber Israeliat, perjanjian lama, perjanjian baru, daripada Bible ke, daripada kitab Taurat dan sebagainya. Apa stand kita yang sebenarnya sebagai orang Islam? Kita nak terima terus semua ke ataupun kita nak tolak terus semua ke dan sebagainya lah. Dan satu lagi, mungkin satu part lagi kritikan adalah pada muka surat 190 yang saya rasa macam kurang explanation. Sebab bila tengok dalam muka surat 190
Disertakan. Bahkan ayat ini turut menjawab persoalan mengapa baginda mempunyai isteri yang ramai selepas peristiwa hijrah. Rupa-rupanya perkara itu ialah sebahagian daripada siasah dakwah untuk mendamaikan puak yang bertelagah. Saya rasa macam Ustaz, yang kata mempunyai isteri yang ramai selepas peristiwa hijrah tu, macam mana dia nak mendamaikan puak yang bertelagah? Yang tu yang saya jadi macam pending Ustaz. Jadi yang ni kritikan saya sebagai orang awam. Saya rasa macam kurang explanation dan sebagainya. Dan bagi saya, Ustaz Syahri Abdul Rahman adalah orang yang terbuka untuk terima kritikan. Sebab sebelum ni pun kami ada mengkritik buku Ustaz Syahri, buku Tadabbur Center, dan respon yang saya terima, alhamdulillah setakat ni dia pun menjawab soalan lah. Tak ada masalah. Jadi kalau nak kata kritikan, yang tu kritikan saya setakat ni, insyaAllah. Saya serah balik pada Irfan. Baik, kita dengar kritikan daripada Bro Rozaidi. Ada dua perkara ataupun 2 poin utama, iaitu berkenaan dengan penjelasan terhadap orang awam, kan. Banyak banyak perkara-perkara yang perlu dijelaskan lah, terutamanya orang awam. Kalau kita mungkin agak mendalam sesuatu penulisan tu dan mungkin tidak difahami oleh orang awam tu sendiri, termasuk kita semualah, dan termasuk para penonton juga. Dan mungkin poin yang kedua iaitu berkenaan dengan apa tadi disebut, berkenaan dengan Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Jadi itulah mungkin antara kritikan-kritikan dalam buku Pengikut yang Merosakkan, yang mungkin ada kritikan lain daripada para penonton. Kalau tengok dalam live kita pada malam ni belum ada lagi, tapi mungkin ada kritikan tertentu lah yang bersifat sendiri, dan mungkin boleh sama-sama share lah di komen, ataupun mungkin nak komen di page Momen Buku ataupun Book Sejen pun boleh juga, untuk kita sama-sama hidupkan lagi lah budaya-budaya yang apa orang kata, yang baik ini. Okay, baik. Jadi kita pun mungkin agak kesentukan masa jugalah, sebab mungkin kita akan raikan juga soalan-soalan daripada penonton. Dan kalau kita tengok tadi, sangat-sangat mantap lah ulasan-ulasan bermula bertema. Ingatkan tadi tema ada satu je. Sekali Bro Rozaidi ulas sampai 6, tak cukup masa 6. Kalau boleh bagi masa 2 jam pun tak cukup sebenarnya. Masya Allah. Okay, baik. Jadi mungkin kita masuk sedikit kepada soalan-soalan daripada penonton sebelum kita bagi ruang kepada Bro Rozaidi untuk conclude dah berkenaan dengan buku ini. Jadi ada soalan daripada Pak Ngah bin Ismail. Soalan yang berbunyi, bagaimana untuk kita ni mahu mempunyai pengikut? Bagaimana kita mahu punya pengikut tapi tidak menjadi anai-anai yang merobek tiang-tiang prinsip diri? Soalan pun dah apa orang kata, dah lain macam ni. Mungkin kita serahkanlah kepada panel kita untuk menjawab. Okey, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau kita tengok Pak Ngah bin Ismail ni nama gelaran untuk Abang MJ lah. Abang MJ ni dia memang engage dengan banyak tim-tim buku, dia memang aktif, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak Abang MJ tanya soalan tu. Kalau kita nak ada pengikut tapi kita tak mau jadi anak-anak yang merobek tiang-tiang prinsip diri. Ya, yang pertama bukan prinsip diri lah yang kita nak letakkan kat sini. Prinsip diri tu kalau tak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita proceed. Jadi kita nak ada pengikut, kita tak mau gadai prinsip. Satu ialah kita kena pegang balik kepada yang saya sebut tadi, ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 yang kata Al-Quran ni dia tak ada dalam dia iwaj, dia tak ada bending towards anything. Jadi kena pasok dalam diri betul-betul. Dia kata aku nak ada follower, aku nak jadi macam mana, kita nak buat sunnah hasanah. Kita tak mau memulakan sunnah sayyi'ah, sunnah yang jahat. Kita tak mau start sunnah yang jahat. Benda-benda jahat tu semua kita nak cantah. Kita nak start benda yang baik. Jadi bagi saya lah secara peribadi, kalau ada mindset tu dalam diri kita, kita kata kita nak memulakan benda yang baik. Benda yang baik ini dalam definisi apa yang Allah Ta'ala bagi kita baik, apa yang Nabi Muhammad SAW kata baik, maka start dari situ, bertindak daripada situ, kita teruskan. Soal ada pengikut tak ada pengikut tu nombor 2. Dan yang soalan yang lebih lagi mungkin nombor 3, nombor 4 adalah ramai ke tak pengikut. Nak ada pengikut tak ada masalah bagi saya lah secara peribadi. Sebab memang akan somehow mungkin kita akan bagi inspirasi kepada orang. Tapi inspirasi dalam maksud apa? Dalam maksud yang baik ataupun maksud yang buruk. Yang tu bagi saya pasok yang paling awal yang kena letak, yang paling penting supaya kita tak lost track. Dan kemudian
jangan kita macam tenggelam sekali dengan follower kita yang mungkin akan membinasakan kita nanti. Saya rasa setakat itu jawapan saya lah, insyaAllah. Mic Irfan tak buka kot. Maaf. Ya, okay. Terima kasih. Terima kasih kepada Bro Razadi di atas jawapan yang telah diberikan. Mungkin menjawablah sikit sebanyak soalan daripada Pak Habib Ismail. InsyaAllah ada soalan yang kedua juga daripada Pak Habib Ismail. Alhamdulillah. Ni banyak soalan ni, orang-orang hebat ni. Subhanallah. Okay, baik. Soalan yang kedua berbunyi, sebagai seorang pengikut, apa yang kita perlu lakukan bila mana ilmu ataupun pendedahan baru dari pemimpin ataupun dari ulama yang kita ikut tu, kita tengok mula kelihatan berbeza dengan apa yang kita tahu ataupun percaya. Okay, silakan. Okay, baik. Sebenarnya saya rasa Abang MJ ni dia boleh baca dah. Saya nak conclude dengan apa? Sebab kan saya dalam plan saya nak conclude dengan macam mana nak jadi pengikut yang baik in one sentence. Itu antara plan saya. Tak apalah, saya review tutorial lah kat sini menjawab soalan Abang MJ. Saya tulis kat sini, saya letak dekat dalam diri sendiri lah, kata ayat dia macam ni. Before obeying, sebelum kita patuh, before obeying, we need to first analyze, scrutinize, criticize. Yang ni adalah dalam bahasa Melayu, dah dalam bahasa yang kita senang faham lah. Sebelum kita patuh sesuatu benda tu, kita kena jadi orang yang macam mana dalam Quran sebut, yastami'unal qaul, yang mendengar perkataan-perkataan dan dia mengikut benda yang lebih baik. Jadi dengar tu, waktu dengar tu, kita kena ada masa untuk dengar tu. Kalau macam kita tengok ulul albab ni orang yang dia stop and think, kalau saya tak silap. Dia orang yang dia dengar apa-apa, dia tunggu Ustaz, aku nak dengar dulu. Aku nak teliti dulu, aku nak analisa dulu. Betul ke tak benda ni? Dan bila kita nak menjawab pada soalan Abang MJ, bila ilmu pendedahan baru tu daripada pemimpin ataupun ulama, kita nampak macam beza dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita percaya, kena ada dua possibility dalam diri, kena ada dua sangkaan dalam diri. Satu sangkaan, mungkin aku tak tahu lagi benda ni. Mungkin aku tak berapa reti. Benda yang disebut ni bukan dalam ruang lingkup ilmu aku. Jadi kita bersangka baik, kita sangka buruk dengan diri kita. Kita sangka baik dengan ulama tu. Kita cek dulu, kita tanya dulu. Mungkin kita ada ustaz-ustaz ke, kita tanya dan sebagainya. Benda tu ada pembincangan yang dalam yang perlu kita belajar lagi. Lepas daripada tu, kita tengok balik. Kalau betul-betul benda ni memang bercanggah, memang tak betul pun dengan prinsip asas. Memang tak betul pun. Sangkaan kedua tu adalah kita kata, ya, ulama ke manusia, ulama tu masih manusia. Tanpa kita menghina dia, kata dia ni bodoh, tak erti apa dah, orang tua dah. Tak. Kita tak kata macam tu. Kita kata dia buat silap. Dia buat silap dalam benda tu. Mungkin silap. Kita kata yang pertama kita sangka buruk dengan diri kita. Mungkin aku tak erti. Kita belajar, kita cari lagi. Tak dapat jumpa yang betul. Memang nampak memang ulama tu silap dalam hal tu. Ulama tu silap kot. Yang tu lah. Dan no harm sebenarnya. Dia silap dalam satu benda. Tapi keilmuan dia kita tak petikai kan. Contoh macam Buya Hamka pun, Buya Hamka mungkin dia pernah quote benda-benda yang daripada sumber yang daif dan sebagainya. Ada orang yang rot balik, ada orang yang kaji balik dan sebagainya. Tu tak, macam mana nak kata, tak mengurangkan pun kehebatan Buya Hamka dengan kritikan daripada orang selepas daripada tu, dengan generasi selepas daripada tu. So kalau nak tahu jawapan saya rasa setakat tu, saya rasa setakat tu cukup lah kot. Dengan sangkaan buruk yang patut kita ada kat diri kita sendiri. Daripada tu mungkin ulama tu buat silap. Okay, baik. Jadi tu antara jawapan yang diberikan oleh panel kita berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh MJ ataupun Pak Gah Ismail, insya-Allah. Okay, baik, ada lagi ke soalan daripada penonton kita? Sekejap, kita check balik. Tak ada Okay, baik, teknikal tak apa-apa kan, tak ada lah tu. Okay, baik. Jadi Alhamdulillah banyak yang kita dapat pada malam ni. Jadi sebelum saya conclude, jadi kita persilakan panel kita dulu untuk bagi konklusi terhadap buku ni
Iaitu mungkin ada sedikit sebanyak yang telah disebutkan yang berkaitan dengan soalan Pak Ngah bin Ismail tadilah, iaitu berkenaan dengan macam mana jadi pengikut yang baik, dan mungkin akan diterangkan lagi detail oleh panel kita. Jadi silakan bro. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau nak conclude, saya nak kembali balik kepada benda yang saya sebut tadi itulah. Pengikut yang merosakkan ni, macam mana yang saya sebut persoalan tu saya dah jawab tadi. Pengikut yang merosakkan tu dia boleh merosakkan beberapa pihak, dia bukan merosakkan satu pihak sahaja. Dia tak merosakkan diri dia saja. Dia boleh merosakkan pemimpin yang dia ikut tu, dan dia boleh merosakkan orang lain ataupun legasi lain, legasi selepas daripada dia, dan dia boleh merosakkan dia dan kawan-kawan dia. Yang ni yang bagi saya sangat-sangat menakutkan bila ada pengikut yang merosakkan, dan kerosakan yang berlaku tu dia kadang macam nak kata dia jadi long term effect. Long term effect tu kalau kita boleh elak, kita elak lah tu. Itu macam dia jadi macam mana lah kali tu, kita jadi takut, kata tak apalah orang tak ikut aku, tak apa. Aku punya follower dekat FB ke, follower orang dah ikut dekat book surgeon ke, Momen Buku ke, tak banyak, tak apa, janji ikut tu berkualiti dan depa boleh tegur kita bila kita silap. Sebab kita memang tak terlepas daripada buat silap. Okay, yang tu satu saya nak conclude, saya suka nak sebut balik benda tu. Dan yang kedua tadi tu, yang bila saya kata before obeying, we need to first analyze, scrutinize, criticize. Apa prinsip kita dalam ayat tu? Selagi mana sesuatu benda tu disebut tak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tak bertentangan dengan apa yang difahami ataupun apa yang diajar oleh ulama yang faham Quran dengan Sunnah dan sebagainya, selagi mana benda tu dia tak melanggar ilmu. Kalau macam dalam sains kita, dia tak melanggar sains, dia tak melanggar prinsip-prinsip yang orang-orang pengkaji dah jumpa dan sebagainya, yang tak ditolak dalam agama. Sains tolak, agama kita tak menolak sains. Bila benda-benda yang kita pegang, prinsip-prinsip tu, selagi mana dia macam mana kita kata, dia berada dalam ruang lingkup tu, dia tak bertentangan dengan Quran, Sunnah dan juga ilmu dan sebagainya, kita pegang dengan prinsip tu, tak ada masalah. Tapi kalau dengar sesuatu benda, kena ada masa untuk mendengar dulu. Kita kena dengar dulu apa yang diperkatakan tu, kena kaji dulu, faham dulu, sebab kita bukannya nak kena keluarkan pendapat kita dan tu. Setiap benda yang berlaku kita kena keluar pendapat. Tak payah, bukan. Kita bukan jenis macam tu. Kita nak faham benda tu. So kita kena faham prinsip dulu, kita kena tahu, kita kena ambil masa lah. Kaji. Bila dah setakat mana kajian kita, keluarkan statement yang berlapik. Beritahu setakat kefahaman saya, setakat yang saya belajar, setakat yang saya kaji, saya baca sampai setakat sekarang, saya pegang pendapat ni. Dan last sekali, macam mana yang kita dengar orang ustaz-ustaz dah sebut, dia lah kali dia akan mengaku kepada wallahu a'lam. Yang tu lah. Dia mengaku kepada tu lah, kita, Allah Ta'ala tu lah yang tahu semua benda, kita tak erti. Kita tak erti apa. Kita hanya dapat hadiah ataupun pinjaman daripada Allah dalam bentuk ilmu-ilmu tu yang kita boleh pegang. Kita cuba nak pegang setakat mana yang kita boleh, dan lah kali kita kembalikan balik kepada Allah. Kalau silap ke, salah ke, minta Allah Ta'ala ampun lah. Yang tu je lah. Jadi saya conclude dengan benda tu. Kalau ada salah silap apa, saya minta maaf. Kalau ada sebarang teguran, silakan PM terus, tak apa. Bagi tahu terus, tak apa. Kat WhatsApp ke, dekat Facebook surgeon ke, apa ke, bagi tahu Pak Di silap kat sini. Jadi yang betul dah. Tegur saya terus, tak apa, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Saya bagi balik kat Irfan. Baik, terima kasih Bro Razadi atau Pak Di atas konklusi berkenaan dengan pengikut yang boleh merosakkan tiga pihak, dan perkara yang menarik yang disebut oleh Bro Razadi tadi, selagi mana benda tu tak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh teruskan. Dan tuan-puan ataupun para penonton sekalian, kita pun dah berada di akhir kita punya live pada malam ni. Jadi terima kasih kepada semua para penonton yang sudi untuk bersama daripada awal sampailah ke akhir. Lebih kurang 1 jam 8 minit ataupun 1 jam 10 minit lah yang kita bersiaran secara langsung. Banyak manfaat ataupun banyak ilmu yang kita dapat kutip pada malam ni. Dan kalau nak dapatkan lagi mendalam, boleh baca buku Pengikut yang Merosakkan, dan banyak perkara lah yang kita boleh belajar, terutamanya kita diambang ataupun mungkin kita dalam keadaan
di mana dunia sekarang tertumpu kepada medsos, media sosial, dan masing-masing mencari follower masing-masing, semua mencari pengikut masing-masing kan. Sebab ada juga di-quote dalam buku ni di mana kebenaran seseorang tu terlihat kepada banyaknya follower mereka. Maka penting untuk sama-sama kita hayati dan sama-sama kita fahami apakah prinsip-prinsip yang terbaik lah yang diajarkan oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sebelum mengakhiri kita punya live pada malam ni, terima kasih kepada Momen Buku dan Book Sejen kerana dan termasuklah Bro Rozaidi kerana sudi untuk memenuhi undangan daripada kami. Dan terima kasih juga kepada Irfan dan juga Momen Buku dan semua. Terima kasih banyak lah. Jazakallah khair. Baik, jadi saya akhiri dengan sepotong ayat Quran dari surah Al-A'raf ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Jadi mungkin inilah yang boleh saya conclude untuk perbincangan ataupun kupasan kita pada malam ni, dan yang baik itu semua datang daripada Allah SWT dan yang lemah ataupun yang kurang tu datang daripada diri saya sendiri dan hakikatnya semua tu datang daripada Allah SWT. Jadi insyaAllah kita tutup kita punya live pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.